Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat menunaikan salat dengan surah Alif Lam Mim As-Sajdah, diikuti dengan pengajian kita tafsir dan tadabbur Al-Quran. Surah yang kita baca ini pada pagi 28 Muharram 1444, iaitu ayat surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 6, 7 dan 8. 6, 7, 8. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita suatu etika besar, iaitulah At-Tabayyun. At-Tabayyun, kita mesti mencari kesahihan maklumat sebelum kita terima dan sebelum kita sebarkan. Ingat balik, maklumat tu kena sahih dulu baru kita terima. Bukan semua benda yang kita terima kita dengar, kita terima, dan bukan semua benda yang kita terima kita sebarkan. Maka langkah berhati-hati sangat berat, sangat besar Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam ayat yang mulia ini. Kemudian para jemaah sekalian, dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini juga, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya taat, ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ittiba'. Ittiba', jangan ibtida'. Ikut, jangan buat kerja sendiri. Maka dan Allah Taala bagi kepada kita cintai keimanan, benci kemaksiatan. Cinta keimanan, benci maksiat. InsyaAllah inilah ayat yang kita akan belajar dalam kuliah kita pada kali ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1137. 1137. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Ayat 6, 7, 8. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Balik pada ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini an-nida yang keberapa dalam surah ini? Yang ketiga, tulis. Dalam surah ini ada 5 kali ya ayyuhallazina amanu. Ini adalah merupakan yang ketiga. Ini adalah merupakan ya ayyuhallazina amanu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kita kena fahamlah bahawa dalam surah ini ada ya ayyuhallazina amanu 5 kali. Dan 5 kali ini adalah merupakan arahan yang ketiga. Arahan apa? Arahan supaya jangan gopoh. Bukan semua berita yang kita ambil tangkap belaka. Jawabnya kita jangan jadi tong sampah. Tong sampah ni dia kena terima semua. Orang campak hak molek pun dia ambil, campak yang buruk pun dia ambil, campak yang masam pun dia ambil, terpaksa dia ambil. Jadi tong sampah tidak. Kita kena jadi tong yang baik-baik, yang menerima yang baik. Ya ayyuhallazina amanu, tulis an-nida'us salis. Seruan yang ketiga dalam surah ini kepada orang yang beriman supaya beretika di dalam menerima berita. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in, ay in ja'akum ayyu fasiqin, mana-mana orang yang tak baik. Orang fasik di sini dengan makna orang yang tak baik. Pasal tu kalau kita tengok makna fasik, al-fisqu bermakna al-khuruju an ta'atillah. Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu makna fasik. Keluar yang paling besar al-kufru. Ataupun keluar tidak sampai peringkat kafir, tapi peringkat maksiat. Maka bila mari orang yang fasik dalam bab berita, kadang-kadang orang ni tak fasik dalam bab lain. Kita kena faham di sini. Dia panggil fasik dalam bidang penyiaran maklumat. Ada orang macam ni. Dia baik, warak, juru, tapi kalau dia bawa berita palsu. Bawa berita palsu. Bawa khabar tak dipakai. Bahkan dia meriwayatkan, sanggup meriwayatkan hadis-hadis yang palsu juga kepada masyarakat. Ini juga bahaya. Baik, kita fokuskan kepada tajuk kita dalam bab berita maklumat. Mari orang fasik dalam bab berita bawa khabar, fatamahalu, fatabayyanu. Allah kata ambil tabayyun, ambil penjelasan. Fatamahalu, kamu jangan gopoh. Wa tawaqqafu, kamu break. Tawaqquf maknanya break, jangan terima, jangan tolak. Boleh kata orang dengar apa masuk selalu lah, sabar dulu. Hatta tatayaqqanu minhu, sehingga kamu yakin. Fatatabayyanu sidqahu, kamu dah siasat benar sungguh maklumat dia. Wa tazhara lakumul haqiqah, dan telah benar kita punya hakikat berita itu, barulah kita sebarkan. Jadi ayat ini ada sedikit perbincangan ulama tafsir tentang sebab kisah di sebalik ayat.
Baik, sebelum kita pergi pada kisah, kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, al-fisqu, orang yang tak baik itu orang yang keluar daripada lorong hak, lorong yang benar. Jadi kita nak kena ambil perhatian, tengok orang. Macam zaman kita gini, ada beberapa maklumat portal, dia panggil portal berita. Kalau keluar berita ni daripada portal ni, jangan ambil. Memang jahat. Dia nak khianat pada Islam, nak memporak-perandakan masyarakat, nak merusakkan orang, melaga-lagakan orang, jangan ambil. Ni kadang-kadang kita ni tangkap muak je. Tahu tangkap muak? Asal ada berita, oh kita sapu bersih. Walahanya pemberita tu jahat, fasik, memutarbelikkan tajuk lain kita cakap, tapi dia letak tajuk lain, tajuk besar. Daripada tajuk itulah kamu ulas. Ini bahaya, berat. Kata di Ibnu Abdul Bar ni seorang tokoh ulama yang menulis kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatis Sahabah. Dia kata apa? La khilafa baina ahli ilmi, tidak ada khilaf di antara para ulama yang menafsirkan Quran. Tengok, fima alimtu, yang aku tahu. Mana Ibn Abdul Bar kata setakat yang dia tahu. Kita tak boleh nak dakwa kita tahu semua, mana boleh. Ilmu ni luas. Anna qawlahu azza wa jalla, bahawa ayat ini, ayat in ja'akum fasiqun binaba'in ini, nazalat fil Walid bin Uqbah, turunnya kepada seorang sahabat nama dia Al-Walid bin Uqbah. Nabi SAW hantar dia pergi ke Banil Mustalik untuk ambil sedekah, ambil zakat. Dia pergi separuh jalan, dia khayal. Dia mikir, kalau aku pergi ni, orang bunuh aku, orang akan pukul aku, orang akan apa-apakan dia lah. Sebab mungkin orang di sana sudah murtad, sudah lari daripada Islam. Dia pun tak jadi pergi. Dia balik, dia kata puak-puak nu engkar kepada perintah Islam, tak mau bayar zakat. Sudahlah. Jadi Nabi pun marah lah. Sedangkan puak-puak ni yang Bani Mustalik ni kumpul dah zakat, duk tunggu wakil Nabi datang ambil zakat, tunggu-tunggu tak mari. Mari kita pergi Madinah, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sebab. Bila dia jalan nak pergi Madinah, rupa-rupa Nabi dah keluar satu pasukan untuk pergi ke kampung mereka, kerana dianggap sebagai pembelut. Janji nak beri zakat, kemudian orang pegawai pergi pula nak dia apa-apakan, dia pun datang. Bila mari Madinah, tengok Nabi marah. Kenapa Rasulullah? Dia kata, kenapa kamu nak kacau kepada pegawai kita? Adalah zakat tak nak bayar. Subhanallah, kami dah kumpul harta untuk bayar zakat, tiba-tiba tak datang pun orang. Jadi terkejut. Pasal itulah kata di An-Naisaburi dalam kitab di Asbabun Nuzul, dia kata wa qad ajma'al mufassirun, sepakat ulama tafsir kata ayat ini turun kepada Al-Walid bin Uqbah. Kata Al-Biqai, dia kata al-fasiqul mazkur fil ayah, orang fasik yang dikatakan dalam ayat ini, walaupun dia turun secara semua orang jenis fasik, tapi asal cerita dia turun kepada Al-Walid bin Uqbah. Ini di antara kisah berat yang berlaku kepada Walid bin Uqbah, seorang sahabat. Bila kita baca dalam analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir yang mengkaji, meneliti cerita ni, contohnya Al-Imamul Alusi. Al-Alusi dalam kitab dia Ruhul Ma'ani contohnya, ataupun lain-lain, dia kata apa? Dia kata, tanda pelajar, dia kata laisa muraduna min kaunis sahabah, bukanlah maksud bila kita kata semua sahabat tu adil, maknanya mereka langsung tak buat salah. Tidak.
mungkin ada kesalahan individu yang terjebak dengan beberapa perkara yang tidak baik. Tetapi setelah mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibetulkan balik keadaan mereka. Ini satu. Kemudian kata Ibnu Ashur kata apa dalam tafsir dia? Dia kata i'lam anna laisa fil ayam ma yaqtadi. Ketahuilah bahawa dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada Al-Walid bin Uqbah seorang yang fasik secara direct ataupun secara isyarat. Wa qad ittafaqal mufassirun, sedangkan ulama tafsir menganggap bahawa Al-Walid ini buat satu benda mengikut sangkaan dia. Dia takut lagi, dia pun buat analisa sendiri. Ini bahayalah. Allahu Akbar. Dan tidak menunjukkan bahawa dia memang betul-betul nak tipu, tidak. Sebab itulah kita tak boleh nak kata Al-Walid ni sahabat itu fasik, tidak. Cuma dia salah maklumat, salah fakta. Oleh kerana dia takut, dia pun tak berani nak pergi, dia balik. Jadi ada pengkaji-pengkaji yang kemudian ni agak berat nak menerima tuduhan itu kepada fasik. Kata di Ibnu Al-Arabi, hari ini saya terpaksa kena nukil maklumat-maklumat sikit. Kata Ibnu Al-Arabi ni ada sebuah kitab, tulis ni para pelajar, kitab dia menarik, sudah diterjemah ke bahasa Melayu. Tajuk dia Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim Minal Qawasim ni dia cuba buat suatu analisa kisah-kisah yang berlaku di antara sahabat. Orang tuduh sahabat ni begini-begini, Al-Awasim ni telah menjawab, memberi jawapan-jawapan kepada peristiwa yang berlaku, khususnya apa yang berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ini penting, kitab ni penting. Tulis nama kita Al-Awasim Minal Qawasim, ditulis oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Annal qisah fi ikhtilaf. Dalam kisah ini ikhtilaf ulama. Betul ke kita nak tuduh Al-Walid bin Uqbah seorang sahabat itu? Wa bihadzal ikhtilaf yuskitul ulama al-ahadits al-qawiyah. Jadi adakah kita nak kata bagaimana kita nak fasikkan seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Senang-senang gitu kita kata payah. Baiklah para jemaah sekalian, yang penting bagi kitanya sukarlah untuk kita nak putuskan ayat ini kepada Walid. Tapi masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Sebab itu elok kalau kita baca tafsir, kita baca juga analisa-analisa yang dibuat oleh ulama, khususnya tentang kisah yang berkait rapat dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi kepada ayat. An tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, orang fasik ni fasik lah, makna orang tak betul dia punya maklumat cerita. Kalau boleh kita tak sedut kaitkanlah dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu, sebagaimana dianalisa oleh Ibnu Al-Arabi dan juga Syekh Muhibbuddin Al-Khatib ketika mentaklik dalam komentar dia kepada kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Dia kata payuh. Muhibbuddin kata apa? Setelah dia bawa riwayat-riwayat yang menyebut tentang cerita ini turun kepada Al-Walid bin Uqbah, kata di Syekh Muhibbuddin rahimahullah, qala kullu hadhil akhbar, semua cerita-cerita ini daripada awalnya sampai akhirnya, la yajuzu an yu'akhadha biha mujahidun, tak boleh kita nak ambil, nak letak kepada seorang mujahid yang telah mendapat kepercayaan Sayyidina Abu Bakar dan juga kepada Sayyidina Umar. Wa qama bi khidmatin lil Islam, dia telah berkhidmat kepada Islam. Sebab apa? Dengan ni analisa Muhibbuddin, dia kata waktu Bani Mustalik, waktu peperangan Bani Mustalik,
yang Nabi kita hantar pergi ambil zakat itu pada waktu itu, allati nazalat bihal ayah, yang turun ayat ini, kana al-walidu saghir sin, Walid masih lagi kanak-kanak. Ini ilmu fakta. Maknanya dalam analisa kita, kalau kita nak kata ayat ni turun pada Al-Walid bin Uqbah, mengikut umur dia dengan waktu berlaku turun ayat ini tidak sesuai. Walid masih lagi kanak-kanak. Takkanlah Nabi kita hantar zakat, jibayatuz zakat, pergi pegawai zakat ni kanak-kanak, tak munasabah. Jadi wallahu alam. Sebab itu lebih baik kita tawakuf. Kalau mari kepada ayat fasiqun binaba ini, usah dikaitkan dengan Al-Walid. Kita pergi kepada semua pembawa berita yang tidak dipercayai, jangan percaya. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan menyebabkan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita tenang-tenang, jangan gopoh. Sebab apa? Kalau dapat berita jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, sebab kadang-kadang berita, pembawa berita tu kita percaya dia, tapi maklumat dia salah, dia betul balik. Allahu Akbar. Kata Syekh Syangkiti, an tusibu qauman ay li alla tusibu qauman, supaya kamu tidak jatuhkan hukuman kepada mana-mana kaum, ataupun apa sangkaan buruk pada mana-mana kaum dengan sebab berita yang kita terima itu tidak betul. Jadi hati-hati kita sekarang. Sekarang ni dipanggil zaman viral. Sebab itulah Hanan sendiri, setelah kita belajar surah Al-Hujurat ini, kalau keluar berita apa-apa pun, kawan-kawan lain dah hentam dah. Dia panggil netizen lah, komen sana komen sini. Anas sendiri, Al-Fakir Abu Anas mengambil pendekatan, tunggu dulu, tawakuf dulu, tengok berita betul ke tidak. Kadang-kadang kita infial lah, tengok orang ni jatuh hukum penjara macam-macam, kita dah mengamuk dah. Lepas pada 3 hari, berita lama tu, berita sampai dulu tu sudah dipastikan bahawa sudah dinafikan. Jadi kita dah komen. Jangan komen. Sekarang ni komen-komen kita ni dirakam, ditulis dalam alat-alat media, lekat di situ. Orang kutip, orang ambil, orang share. Oh, ini ustaz yang jadi hati-hati. Sama jugalah kalau kita terima hadis-hadis, poster-poster yang duduk sebar-sebar pun, tuan-tuan dan puan-puan, jangan gopoh, jangan cepat nak share. Tunggu dulu, tanya-tanya khabar ustaz dulu. Hadis ni sahih ke tidak? Tak sahih ni, palsu. Kita dah sebar habis dalam grup dah. Tiba-tiba baru dengar palsu, kan nanya tu. Nanya. Baiklah, Allah kata fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menyesal sebab kita tuduh orang baik jadi tak baik, ataupun kita jatuh hukum orang yang baik dengan hukuman yang jahat, maka kita akan menyesal pada saat itu yang tidak berguna lagi. Ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tu Rasulullah ada sekali dengan kamu. Ayat ini asalnya turun kepada sahabat. Sahabat hidup dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ittaqu an takzibu, jangan kamu buat perkataan bohong atau mengeluarkan perkataan batil, sebab Allah Ta'ala akan beri khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Allah Ta'ala bagi wahyu. Kalau kamu sembunyi pun wahyu datang. Kalau sembunyi pun kamu datang. Maka apa-apa masalah yang timbul, rujuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan para sahabat. Dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari nak rujuk siapa? Nak rujuk kepada para ulama. Ulama pula mendakwa al ulama warasatul anbiya. Para ulama ni pewaris nabi-nabi. Tapi ulama mana? Ulama yang duk sebar hadis palsu? La. Ulama yang duk cerita-cerita karut, cerita pelik, khurafat? Tidak.
ulama yang nak mengajar orang ketaksuban kepada dia, tidak. Jadi sukarlah kita nak cari ulama mana yang boleh kita letak kepercayaan 100% dalam kehidupan kita sekarang ni, sukar. Karena itu kita ambillah pendekatan, jangan mudah terima, kaji dulu, siasat dulu sebelum kita terima. Tengok Allah kata apa? Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului pentadbirannya. Kita paksa Nabi supaya ikut kita, jangan. Kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menurut, melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Allah Ta'ala bagi wahyu, baru Nabi kita terima. Dan kamu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur. Baik, kita beri setakat. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah dengar semua pandangan kamu akan rasa berat. Sebab itulah Nabi, dia ada wahyu. Contoh yang dibuat di sini, Nabi tak dengar pandangan sahabat. Tulis. Contoh, Nabi SAW tidak mengikut kehendak sahabat, dia mengikut kehendak ilmu yang diwahyukan kepada dia. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita berkhutbah, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah Ta'ala perintahkan kamu pergi haji, pergilah haji. Faqala rajulun, bangun seorang sahabat. Dalam satu riwayat menamakan sahabat ini Al-Aqra bin Habis. Dia tanya, akulla amin ya Rasulullah, setiap tahun ke Rasulullah kena pergi haji? Nabi diam. Dia ulang 3 kali. Nabi marah. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Kalau aku kata ya, jadi wajib setiap tahun, mu tak mampu nak pergi. Nabi kata, zaruni ma taraktukum. Mu jangan duk tanya gak aku tak bagi tahu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Banyak binasanya umat dulu sebab banyak sangat bertanya, berikhtilaf kepada nabi-nabi mereka. Bila aku suruh mana-mana arahan, membuat setakat mampu. Kalau aku larang, berhenti. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya kalau Nabi ikut sahabat tu, tiap tahu mati kita. Kena pergi sekali seumur hidup ni pun kota teruk dah ya. Macam mana kalau tiap tahun? Tak mungkin. Itu satu kisah. Nak dengar lagi kisah yang kedua. Kisah yang kedua daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, iaitu kami berpuasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada tinggal beberapa hari lagi nak habis Ramadan. Nabi kita keluar daripada rumah dia solat tarawih. Zaman Nabi tak ada nama solat tarawih, solat qiyam Ramadan di masjid. Bila Nabi solat, sahabat ikut. Sampai ke 1/3 malam, Nabi berhenti. Malam esok Nabi solat pula, sampai syatrul lail, setengah malam. Bangun sahabat, komplain. Dengar ni sahabat komplain Nabi semaya tarawih sampai setengah malam. Kalau tempat kita komplain AJK masjid ni, tu imam hari mana ni setengah malam punya ni. Dia kata, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina. Rasulullah, kenapa berhenti dah? Baru separuh malam, lambat lagi nak sahur. Mari kita solat sampai ke sahur. Allahu Akbar. Kalau Nabi layan, berat. Nabi tak layan. Nabi kata apa? Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sahabat, siapa-siapa solat
bersolat tarawih. Kita kata tarawihnya zaman Nabi tak nama tarawih, dipanggil qiyam Ramadan. Siapa dia bangun solat qiyam Ramadan, dalam kurungan tarawih bersama imam sampai sudah. Jangan lari tengah jalan. Ditulis baginya pahala qiyamul lail walaupun kamu balik tidur di rumah selepas kita salat tarawih. Nabi tak layan. Nabi semangat belakang, semangat. Ya Allah, Allahu Akbar. Nabi tahu kita lemah. Hak semaya dengan imam 20 rakaat ni pun lari bergapok tengah jalan. Tak, lari tak lari. Lari. Orang buat 20 dia lari 10. Orang buat 8 dia lari 4. Buat 2 rakaat tak mari. Nak kata apa? Nabi tahu, Nabi tak layan. Allahu Akbar. Ini hadis ini rawahu Abu Daud dan lain-lain. Nabi bila tengok sahabat dia ramai, Nabi tak keluar dah. Lepas salat Isya dia masuk rumah dia salat di rumah. Tak keluar. Orang tunggu di masjid ramai. Ada yang pergi dekat pintu rumah, dia kata as-salah. Rasulullah, keluarlah salat ni, orang tunggu ramai. Nabi tak keluar. Nabi keluar besok subuh. Nabi sallallahu bagi tahu, fa innahu lam yakhfa alayya. Aku tahu semalam, aku bukan tak tahu. Kamu tunggu di sini. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Aku bimbang takut difardukan salat qiyam Ramadan, fa ta'jizu anha, kamu lemah nak buat, kamu dosa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak layan kehendak sahabat sebab Nabi kita ikut wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis Nabi tak keluar kerana takut difardukan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Banyak lagi contoh-contoh tapi cukup setakat tu. Maknanya kita ni jangan layan sangat kehendak orang, kita kena tengok kemaslahatan, tengok maslahat. Alhamdulillah. Jadi kita kena belajar ilmu dengan Nabi. Setengah orang ni bila kita pergi masjid dia, semangat sangat ni. Malam ni kita seruh mikrofon kau ustaz, nak ceramah berapa jam pun boleh. Ustaz bukannya tomok, kita ceramah 1 jam kita berhenti lah. Kenapa mau ceramah banyak? Jadi kita kata kita kena belajar, jangan ikut kehendak orang, kita ikut apa yang kemaslahatan. Baik, ini ayat ni menarik. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Dan kamu wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman itu perkara yang kamu cintai. Wa zayyanahu fi qulubikum, serta diperhiaskannya dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka pula perkara-perkara yang kamu benci. Jadi Allah Ta'ala letak iman dalam hati kita, Allah perhiaskan hati kita dengan keimanan, Allah campur dalam hati kita benci kepada kufur, kepada fasik, kejahatan, dan benci kepada maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Baik, dalam ayat ini Allah kata apa? Allah Ta'ala letakkan kepada kamu, hei sahabat Nabi, iman dalam hati kamu. Kamu reda, kamu tenang, kamu taat kepada Allah Ta'ala, kamu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala perhiaskan hati kamu dengan iman dan amal yang dengan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita benci kepada perkara-perkara yang buruk. Benci yang pertama kufur, benci yang kedua fasik. Fasik ni jahat, segala perbuatan jahat. Benci yang ketiga segala bentuk maksiat. Sekarang ni kita rasa benci ke tidak? Maksiat, benci? Kalau benci, alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Kenapa? Dengar ni. Satu hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa dirasa gembira, rasa suka
rasa happy dengan kebaikan yang dia buat, dan dia rasa susah hati, stres, serabut dengan maksiat-maksiat yang dia buat, fahuwa mu'min, maka itu tanda dia masih lagi orang beriman, masih lagi tanda orang beriman. Jadi kalau kita iman tu serabut, maksiat suka, itu hati-hati, itu iman lemah ataupun sudah tercabut iman, wal iyazu billah. Maka kata di para ulama, macam mana habbaba ilaikumul iman, Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita ni suka kepada keimanan, suka beriman, sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi SAW, dan kita juga berdakwah mengajak orang kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tanda-tanda. Jadi oleh kerana ayat ni menarik, ayat ini besar, kita boleh jadikan dia doa. Cuma kita bukan tukar ayat Quran. Dengar ni pelajar, yang haram kita tukar ayat. Ayat ni tukar, tak boleh. Sekarang ni kita bukan nak tukar ayat, kita nak iqtibas. Tulis iqtibas. Iqtibas maknanya kita ambil daripada ayat ini jadi doa. Kita kata apa? Tulis Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Baik, kau tidak tu? Apa makna dia? Ayat ini Allah cerita sahabat. Ini kita nak berdoa untuk kita. Sahabat Nabi dah sudah berlalu. Kita doa untuk kita. Kita kata apa? Tulis mula. Mana admin kita boleh tulis? Tolong tulis ke jemaah ni. Allahumma, kata. Ikut semua. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa. Apa maksud dia? Ya Allah, habib ilainal iman. Ya Allah, masukkan ke dalam hati kami ni cintai, kesayangan, sama menyayangi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa zayyinhu fi qulubina, hiaskan hati kami dengan iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa karrih ilaina, bencikan kepada kami ini kafir, fasik, derhaka, maksiat. Waj'alna minar rasyidin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang cerdik, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang duduk di atas jalan yang lurus. Macam yang kita doa ni, itu dia panggil iqtibas. Maknanya kita ambil daripada ayat ini, kita jadikan doa, bukan tukar ayat, tapi iqtibas makna ambil tiru daripada ayat itu. Allah Ta'ala puji para sahabat, kita nak doa ini kita minta untuk kita. Wadah? Alhamdulillah. Siapa tak ingat, ulang balik rakaman ni lah. Benak kita nak ikut semula. Jadi insya-Allah nanti kita potong, kita ambil doa ni menarik. Kan? Ingat dah pelajar? Sekali lagi. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa dia? Kita tak nak segala perkara yang tidak baik, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Ikutlah. Jadi Allah Ta'ala campur dalam hati kita, minta Allah Ta'ala letak dalam hati kita ni keimanan, dan hiaskan hati kita dengan iman dan sunnah. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir.
fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka yang dijadikan berkeadaan demikian, keadaan mana? Allah Ta'ala hiaskan hati dia dengan keimanan, Allah campurkan dalam hatinya benci kepada kafir, fusuk dan maksiat sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian dari Allah. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Baik, munasabatul ayat. Munasabah ayat ini Allah Ta'ala sebut at-tahbib wat-tazyin wat-takrih. 3 perkara di sini. Tahbib, Allah Ta'ala jadikan hati kita ni sayang kepada Allah dengan Rasul. Tazyin, Allah perhiaskan hati kita dengan sifat demikian. Takrih, Allah Ta'ala bencikan benda yang tidak baik. Dan Allah Ta'ala jadikan orang ini orang rasyidin. Maka disebut dengan dia, apakah sebab orang itu dapat nikmat sedemikian? Jawab dianya, fadlan minallahi wa ni'mah. Semua yang kita dapat itu limpah kurnia dari Allah. Kita tak boleh nak reka sendiri, tak boleh nak mencari sendiri. Bila kita Allah campur dalam hati kita sifat yang baik, alhamdulillah. Kita kena jaga sifat yang baik itu. Maka kalau tak ada sifat ini, kita kena usaha mencari, usaha belajar, usaha didik, baru kita jadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi bijaksana. Apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya Allah campur dalam hati kita iman. Tiba-tiba Allah mengetahui, Allah Ta'ala bijaksana. Kenapa? Tulis, ada beberapa kaitan munasabah. Yang pertama, Allah Ta'ala apabila menyebut tentang berita orang fasik, mu jangan terima. Faqala in yashtabih. Kadang-kadang kita keliru. Orang ni betul fasik ke? Orang ni pembohong ke? Orang ni tak bohong? Fala ta'tamidu, maka jangan sekali-kali kamu mudah menerima, mudah terpengaruh dengan diayah-diayah palsu yang dimainkan. Sebab Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala tahu segala perkara. Jadi kita pun kena ambil ilmu ni, belajar. Jangan mudah terima mentah-mentah kata orang bulat-bulat. Kaji dulu. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Mu tahu Allah Ta'ala bagi tahu pada kita Rasulullah ada bersama kita. Bermakna la yuti'ukum. Nabi tu dia tak ikut kamu, dia ikut wahyu. Maka sebab apa Nabi tak ikut kita? Sebab Allah Ta'ala yang mengajar kepada dia bersifat dengan alimun hakim. Alim, hakim. Baik. Yang ketiga, apa kaitan alimun hakim dengan habbaba ilaikumul iman? Allah Ta'ala tahbibkan, sayangkan dalam hati kamu tu iman. Jawab dia, Allah Ta'ala letak dengan ilmu dia keimanan dalam dada orang beriman. Dan Allah Ta'ala pilih dengan hikmat dia siapa yang dia nak beri sifat yang demikian. Sebab tu kita minta doa, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Kita nak masuk dalam kumpulan ini ya rabbal alamin. Kata amin belaka. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut fadlan minallahi wa ni'mah. Semua itu limpah kurnia Allah Ta'ala dengan nikmat yang Tuhan beri. Maka Allah Ta'ala limpah kurnia, Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu, segala rahmat dia, segala maklumat duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan pilih nikmat ini nak beri pada siapa? Nak beri kepada orang baik-baik, maka dia pilih dengan kebijaksanaan lah, dijadikan kita ini orang yang baik. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami orang yang rasyid, orang yang cerdik. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita perbincangan ayat. Sekarang ini kita cuba mencari 5 faedah secara ringkasnya daripada ayat yang kita baca ini. Tulis faedah yang pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang beriman, kalau mari orang jahat bawa berita. Fatabayyanu fatasabbatu. Ulama qiraat dia baca dua sini. Dalam ayat ni kata fatabayyanu. Apa makna tabayyun? Hendaklah kamu pastikan dulu. Yang ada bacaan yang kedua fatasabbatu. Payah juga tu. Fatabayyanu dengan makna fatasabbatu. Apa beza? Apa beza? Beza dianya tanda pelajar. Tasabbut makna pastikan kesahihan. Pastikan kesahihan. Ada di ayat-ayat tu fatabayyanu minta penjelasan. Dua yang berbeza. Contoh sekarang ni orang ambil gambar kita duduk dengan seorang perempuan. Sebab itulah saya pantang kita. Kalau orang perempuan nak mari ambil gambar dekat kita, kata tak boleh. Cari laki-laki tak tengah. Takut timbul fitnah, orang potong kerak gambar, masuk dalam Facebook, dia tulis biar gambar berbicara. Tua kita. Nah, mengamuk ibu kat rumah tu. Buat mari hak muda mana pula ada sebelah tu. Jadi masalah. Jadi dalam ayat ni ada dua perkara. Yang pertama fatasabbatu, pastikan betul. Tengok betul sungguh gambar. Dia ni duduk dengan seorang perempuan muda, wanita, comel pula. Kena lutut kata orang. Gambar siapa ni? Gambar awak. Impose, gambar di edit? Tidak, gambar betul. Itu dia panggil tasabbut. Satu lagi ilmu tabayyun. Haji, ustaz, ni siapa sebelah ni? Wih, awak ni tak tahu ke? Ini anak perempuan saya, ataupun anak saudara dia, ataupun cucu dia, ataupun adik-beradik dia, mahram dia. Oh, betul. Maknanya gambar ustaz duduk dengan perempuan, betul. Tasabbut. Tabayyun kata wanita itu anak saudara dia. Sesat masalah. Tapi kalau kita ambil gambar tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, timbullah fitnah. Itu dia panggil tabayyun dengan tasabbut. Ada ulama kata at-tabayyanu bermakna tasabbatu, pastikan kesahihan. Satu kes. Yang kedua tabayyanu, minta penjelasan. Siapa ni? Kadang-kadang kita tengok gambar, kita duduk dengan orang. Orang ni orang yang tak baik ke apa dia? Adakah kita nak tuduh, ustaz ni bila pula jadi lagu ni? Lah, kita kena tanya dia. Kenapa awak duduk dengan dia? Gambar betul, tapi tabayyun tu mana? Minta penjelasan. Kenapa duduk sini? Oh, dia kata saya kebetulan gambar tu dekat airport. Saya tunggu kapal terbang, mari geng-geng ni duduk sebelah saya, ambil gambar. Oh, sebab itulah hari ni kita bimbang. Bila kita lepas ceramah, mari orang tak dikenali semangat sangat nak ambil gambar. Ustaz nak gambar. Tak berapa hari timbul gambar. Scammer rupanya. Dia guna gambar kita tu untuk dia nak ambil duit, nak macam-macam. Bahaya kita ni, kan? Bahaya kita. Jadi kita kena ingatlah, kita kena ada di sini tabayyun, tasabbut. Dua ni sifat mesti ada. Kalau tidak kita terperangkap dengan puak-puak fasik, wal iyazubillah. Yang kedua, Allah SWT ajar kepada kita fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu gopoh terima maklumat tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, kamu akan jatuh dalam lembah penyesalan yang tidak faedah. Fa asbahtum nadimin, Allah silap, sesal. Kenapa? Yalah aku pergi share juga benda ni, pergi kata juga, sedangkan benda kita tak tahu, maka kita akan menyesal. Allah Ta'ala sebut ini, kamu berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga, jangan menjadi penyesal yang tidak berguna. Kata orang tua, sesal dulu pendapatan, ya, sesal kemudian tidak berguna. Banyak lagi orang kata nasi dah menjadi bubur, bubur sudah menjadi apa? Banyaklah. Buatlah yang pentingnya menunjukkan penyesalan yang tidak berguna. Allah ajar kepada kita tabayyun, tasabbut, supaya kita tidak menyesal. Yang ketiga, tulis para pelajar, yang ketiga,
walau ittaba apa ni, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersama kamu Rasulullah. Kalau Rasulullah ikut perangai kamu, susah. Maka jawabnya, dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar, didik para pemimpin. Pemimpin jangan ikut sangat kehendak rakyat. Pemimpin kena buat yang maslahah kepada rakyat. Sekarang ni kita tengok senarai maksiat, konsert perhimpunan maksiat bertalu-talu. Sebab apa? Kata orang dah dekat PRU. Ini bahaya. Jadi pemimpin nak tarik hati orang muda, buatlah konsert lah, buat pesta maksiat lah, buat itu ini, supaya orang muda tak lari daripada menyokong. Kita kata lah, pemimpin mesti bertanggungjawab. Jangan ikut kehendak rakyat yang menyusahkan mereka nanti di dunia di akhirat. Kita kena jaga, iaitu apabila pemimpin itu nak jaga rakyat, maka dia kena jaga dengan maslahah yang baik. Ini tidak ikut kehendak orang. Kenapa? Habis benda. Kadang-kadang pemimpin tu ada kepiah cot ni atas kepala, tapi rakyat buat pesta maksiat juga merasmikan, sebab nak jaga kedudukan. Kita kata hati-hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak izinkan Nabi ikut kehendak orang, Nabi buat mengikut kehendak Tuhan. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan ayat tanda surah Al-Mu'minun ayat 71. Dia kata apa? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau hak benar tu ikut hawa nafsu, rusak dunia ni, langit dengan bumi ni punah jangan habis. Sebab tu kita tak boleh ikut. Kata orang, kita ikut yang benar, bukan ikut yang ramai. Ikut yang benar, bukan ikut yang ramai. Kata di ahli fikir, kalaulah ramai itu betul, nascaya gembala kambing kena ikut kambing, sebab kambing lebih banyak daripada gembala. Gembala berapa orang? Seorang. Nah, kambing 1000 mungkin. Jadi gembala kena ikut kambing sebab kambing banyak. La. Kita kena ikut yang benar, jangan ikut yang ramai. Yang keempat, tulis. Yang keempat, Allah Ta'ala ajar kepada kita di sini, in ja'akum fasiqum binaba'in. In ja'akum fasiqum binaba'in, iaitu Allah SWT ajar kepada kita, kita nak menerima maklumat berita, carilah daripada sumber-sumber yang boleh dipastikan. Dalam dunia Islam ni ada banyak. Ada satu senarai channel. Ini channel Ahlus Sunnah, ini channel puak Syiah. Dia buat lebih kurang ya dia punya. Kalau kita kata Al-Hikmah TV contohnya, Syiah dia buat juga alhikmah.com. Kita terperangkap, tengok duk maki sahabat. Ini bahaya. Jadi kita ni jangan ambil dalam portal berita orang fasik, jangan masuk. Sekarang ni kita tengok bahayanya anak-anak muda ni, dia duk main chat ni, chat dia panggil Arab, chat. Dia berlawan dalam internet. Kalau kita berlawan, kita ada ilmu tak apalah, tapi kalau kita berlawan, kita tak ada ilmu, terperangkap dengan mainan puak-puak Kristian ke, puak-puak ajaran sesak ke, puak batiniah ke, terperangkap. Dulu orang tua-tua ya, terperangkap. Dia bisik, kau ni, awak ni tak kenal Tuhan ni. Nak kenal Tuhan, mari ikut kita ni. Masuk gantik dalam gelap, tutup lampu, laki-laki perempuan bercampur, baru jumpa Tuhan. Nah, sekarang ni tak ada. Dia mari melalui permainan internet ni. Allahul musta'an. Hati-hati kita. Jadi para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah biarkan anak-anak duk main benda-benda ini, sebab kita kata nak cari maklumat, bukan cari maklumat, mencari kebinasaan di dalam kehidupan anak-anak kita. Baik, sebagai yang terakhir, yang kelima, Allah SWT ajar kepada kita, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jawab dia, yajibu alal muslim, setiap orang Islam wajib, setiap orang Islam wajib an yatabarra, berlepas diri, menjauhkan diri, bebaskan diri dia daripada perkara-perkara perkataan, perbuatan, perangai yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada kufur, fasik ataupun derhaka. Jangan buat sekali-kali. Dan kita mesti berdoa sentiasa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah campakkan dalam hati kita ni iman,
campak dalam hiaskan hati kita dengan takwa, dan Allah Ta'ala campak hati kita benci kepada maksiat dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Tamaklah kita 5 ayat, 5 faedah yang dapat kita ambil dalam tafsir kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-9 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.